Ah, saya buat bisnes apa? Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so video ni saya nak ceritalah tentang saya punya bisnes. Sebab hari tu ada orang orang WhatsApp saya, Tauhid ni buat bisnes apa? Ya Allah, dia ni tak tahu lagi saya buat apa kan. So rupa-rupanya kita ni sebenarnya ramai lagi yang tak tahu kita buat apa kan. So kita kena cerita lah. Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan asalnya saya adalah founder kepada Greenmetric. Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau you all nak tempah kereta sewa, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmetric.com and then boleh tempah kereta sewa dekat situ lah. Kita cover satu Malaysia lah. Daripada Langkawi, Penang, Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak. Kita cover lah. So you all nak tempah kereta sewa seluruh Malaysia, boleh tempah dekat kita punya website gogreenmetric.com. Tapi kena tempah awal lah, jangan last minute. Sebab apa? Kita nak cari kereta dulu. Okay, so saya buat bisnes kereta sewa ni dah lama lah, daripada tahun 2006 kan. Asalnya saya dulu saya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan lah dekat sebuah universiti. Kerja mengajar lah kan. Saya start kerja tu tahun 2005. Masa saya kerja tu saya pun tak ada planning nak berniaga. Yelah dah kerja government kan. Gaji pun okey masa tu. Hai. Thank you pada yang join. Alright. So you all kalau ada soalan ke nak tanya, hari ni borak-borak je lah. Saya dah lama tak live ni. 2 minggu lepas saya kurang sihat. Demam, batuk kan. Lepas tu hilang suara. Bila cakap nak batuk je kan. Sekarang ni dah okey sikit lah, alhamdulillah. Alright. Thank you pada yang join. So hari ni kita borak-borak je. You nak tanya pasal macam mana nak buat bisnes ke, nak tanya pasal bisnes kereta sewa ke, nak tanya pasal bisnes SKV pun boleh kan. Alright, thank you ramai. Tapi saya tak nampak ada orang komen. You all ni boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak suara saya? Clear tak? Cuba komen sikit. Test 1 2 3, test 1 2 3. Tak ada komen pun, tak nampak komen. Thank you yang bagi Rose. Yento macam mana nak sebut? Yento Mia Hijau. Hantar bagi Rose 3. Thank you very much. Alright. So saya cerita sikit lah macam perjalanan saya lah. Tahun 2005 saya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan dekat sebuah universiti dekat Sarawak. So masa kerja tu saya memang tak ada planning pun nak berniaga. Saya rasa kerja government ni lebih secure lah kan. Gaji tak besar pun masa tu, tak sampai 2000 kan. Kalau boleh lah saya nak bekerja sampai pencen lah kan. Saya rasa kerja government ni lebih secure, lebih selamat, and then tak payah nak pening kepala kan. And then bila saya start bekerja tuan-tuan, saya buat kesilapan lah. Tak adalah teruk mana, tapi dia kesilapan tu bagi impact lah kepada saya punya kewangan kan. First kali saya dia kesilapan yang paling besar yang saya buat adalah saya beli kereta lah. Masa tu tahun 2005 saya beli kereta Perodua Kenari kan. Harga dia 40,000 lebih masa tu. And then saya pula masa tu baru start kerja, duit pun tak ada. Nak bayar down payment 10% pun tak ada duit. So saya buat macam adjust loan lah. Saya bayar je down payment 2,000. Lepas tu loan 9 tahun. Bulan-bulan saya kena bayar lebih kurang dalam RM600 lah untuk kereta tu. So masa tu saya fikir, alah, installment bank baru 600. Gaji saya pun hampir 2,000. So banyak lagi balance. Tapi saya terlepas pandang lah. Macam beli kereta dengan pakai motor tak sama tau. Macam motor ni kita isi minyak RM50 sebulan dah tahan dah. Dah memang cukup lah.
Kan minyak motor ni, motor kapcai lah. Kalau kita pakai isi minyak tu seminggu RM10 tu dah cukup lah. Tapi kalau kereta ni RM10 tu sehari je tahan. Tambah kereta auto pula. So sebulan dah 300. So saya punya installment kereta tu 600. Lepas tu minyak saja dah 300, dah 900. Lepas tu macam maintenance, road tax, insurans tu. So macam kereta tu 2 bulan sekali kena buat servis apa semua kan. So dekat situ total saya punya kos untuk kereta tu lebih kurang dalam 1000, 1100, 1200 kan. Gaji masa tu 2000. Memang terciduk lah. And then saya pula masa tu ada beli motor kan. Motor installment lebih kurang dalam RM300. Saya buat loan tak lama lah, loan dalam setahun je. So kereta dengan motor saja dia saya punya kos sebulan dah 1000 lebih. Gaji tak sampai 2000. So balance tinggal dalam kurang dalam 400-500 kan. Belum makan lagi, nak beli baju lagi, bayar bil lagi apa semua. Memang saya terciduk lah masa tu kan. Apa yang berlaku masa tu lah, setiap bulan dapat gaji je, bayar tu bayar ni, lalas dekat dalam akaun saya tinggal RM100 kan. Lepas tu nak tunggu gaji lagi next 2 minggu, 3 minggu apa semua. Memang tak boleh tidur malam lah. Kan? Siapa kat sini yang macam tu? Yang bekerja, gaji okey kan? Kerja okey, tapi duit manjang tak cukup kan? Itu cerita saya tahun 2005 lah. 2005, 2006 lah. Memang tak boleh tidur malam lah. Balik kerja je, nak tidur tak boleh. Sebab apa? Duit dalam akaun dah tak ada dah. Kita pula kerja government, gaji kita macam tu lah. Kan? Kau kerja lah macam mana pun macam tu lah. Saya pula pegawai. Bukannya ada OT apa semua pun. Kan? Kalau macam pegawai, macam pembantu-pembantu ni, pegawai rendah ni, kalau dia orang kerja lebih masa, dia orang ada lah overtime. Macam kita ni pegawai, kau kerja lah macam mana, macam tu lah gaji kan. Alright, saya tak nampak komen. You all ni mendengar tak saya punya suara ni? Test 1 2 3. Thank you yang bagi rose apa semua kan. Alright. So saya pun masa tu fikir dengar. Alright, thank you. So masa tu saya pun fikir tak boleh tidur malam semua. Macam mana nak buat ni kan. So saya kalau boleh lah masa tu, kalau saya dapat duit ekstra RM300, saya dah syukur dah kan. Duit tu saya kalau boleh saya nak beli barang dapur je. Memang saya dah terciduk lah. Memang gila. Kerja government tolak ni balance duit tinggal RM100. Nak makan apa kan? Itu cerita tahun 2005, 2006 kan. And then saya tak tahulah kalau sekarang ni macam mana kan. And then saya rasa ramai dekat luar sana yang menghadapi masalah masalah macam tu kan. Siapa kat sini yang ada masalah macam saya? Kerja dah okey dah, gaji dah okey dah, tapi tolak ni lalas apa pun tak ada kan. Duit gaji tu bayar hutang je. Selamat pagi Kayum, thank you. Alright. Sama kita bro Dijoy Melaka. Saya rasa ramai lah dekat luar sana macam tu. Especially tak kisahlah yang kerja government ke, yang kerja swasta apa semua kan. Tapi dia orang mungkin malu nak cerita, malu nak sebut kan. Sama tuan, Kayum. Alright. So nanti saya nak cerita macam mana perjalanan saya lah, saya keluar daripada masalah kewangan tu kan. And then benda ni bukannya benda mudah tapi tak mustahil. Alright, so saya pun saya masa tu saya target lah kalau boleh saya dapat RM300 sebulan ekstra. Saya dah syukur gila lah. Ya sama terciduk dengan attitude sendiri. Tak apa kan, benda dah jadi. Nak buat macam mana kan. So kita kena belajar daripada kesilapan. Assalamualaikum sahabat, samalah kita Jaya Kesuma kan. Kerja saya on off, and off. Alright, kerja apa bro Dijoy Melaka? Alright, so you all ni yang menonton saya ni cuba you share. You all ni kerja apa? Kerja government ke kerja swasta kan? Ataupun berniaga? Alright. Tapi sebenarnya sekarang ni kalau you ada ilmu, you pandai apa semua, nak buat duit tu tak adalah susah sangat kan? Macam saya sekarang ni
Saya start berhenti kerja pada tahun 2011. 2011 saya dah berhenti kerja, and then saya berniaga je. Sampai sekarang saya tak kerja dengan siapa-siapa lah. So tak adalah apa kaya mana lah, tapi saya tak terikat. Saya boleh berada di mana-mana saja. Dan sekarang ni saya berada dekat Pulau Pinang. Saya isteri saya ajak bercuti, kita orang pun duduk kat Pinang, Pulau Pinang dekat Batu Ferenggi lah. Saya salesman, buy gold. Alright, swasta saya samalah, government, security. Alright. So sekarang ni saya berada dekat Penang, tapi dekat Penang ni hujan tau. Dekat Batu Ferenggi. Belakang saya tu laut. Laut. Alright. Saya ex-army, sahabat tak cukup juga. Saya faham lah. Kerja army apa semua kan. Okay. Tapi sebenarnya, duit gaji ni, gaji besar mana pun kalau kita tak pandai manage tu memang takkan cukup lah. Alright. Hotel Bayview ke tu? Betul. Hotel Bayview. Alright. Tapi sekarang ni hujan tau. Hujan lebat. Kan? Saya suka duduk hotel ni sebab apa? Hotel ni memang dekat tepi pantai lah. Right. Okay, so saya pun fikir apa benda aku nak buat kan. Saya pula masa tu kerja government. Yelah kita nak berniaga mana boleh sibuk kerja kan. Hari daripada pagi sampai petang kerja. Tapi saya memang tak ada pilihan lain. Terpaksa cari solution lah untuk tambah pendapatan. Kadang tak berkat bang, mungkin jugalah kan, mungkin jugalah kan, gaji tak cukup tu sebab tak berkat kan. Orang suruh kerja buat benda lain. Assalamualaikum bang, nak satu quote nasihat boleh, nanti saya edit. Quote apa tu? Kan. Okay. So masa saya nak berubah tu, saya dah ada set satu target lah. Saya nak RM300 je sebulan masa tu. Duit tu saya nak guna beli barang dapur je. So you all pun, bila you ada masalah kewangan, masalah duit tak cukup semua kan. So you kena set satu target. Berapakah pendapatan yang you nak. And then target tu janganlah melampau-lampau. Target tu janganlah sampai tak logik. Banyak orang, aku nak jadi jutawan dalam masa 3 bulan. Saya ada pernah jumpa kawan saya lah, kita orang ni pergi training kan. Lepas tu dia ni macam bersara tentera. And then saya tanya dia, abang datang kursus ni nak buat apa bang? Dia kata saya nak belajar buat bisnes. Dalam masa 3 bulan saya nak bisnes saya tu boleh menjana pendapatan sama macam gaji saya masa kerja tentera. Kan mungkin gaji dia 3,000 kan. So dia masuk training tu, masuk kursus tu, dia start bisnes, dia nak dalam masa 3 bulan dia punya income tu bersamaan dengan gaji dia. Cakap, so benda tu tak mustahil, tapi bila kita set target tu yang terlalu besar, biasanya orang-orang macam ni dia akan start masuk skim-skim yang merepek-repek. Dia ada modal kan, macam tentera kan, dia orang ni ada, bila dia orang bersara, dia orang dapat duit. So duit tu dia nak pergi buat bisnes yang aku labur dekat sini, tiap-tiap bulan aku boleh dapat duit. And then biasanya dia orang ni kena scam lah. Alright. Okay, so semangat kehidupan. So apa saja yang you buat, you jangan give up lah. You usaha je. Usaha saja, sebab apa? Kalau kita berusaha ni, kejayaan tu pasti tercapai. Alright. Okay, so batuk dah. And then saya okay, so nasihat saya adalah, kalau you nak keluar daripada masalah kewangan, masalah hutang, masalah ni apa semua, you set target. Target tu berapa yang you nak kan? Mungkin RM300, RM400, RM500. Dan target tu tak adalah besar. Dan bila you capai target tu, you start tambah besarkan you punya target tu. Macam saya mula-mula tu, saya nak RM300 je. Saya punya cita-cita tak ada besar. So bila saya punya target tu tak besar, saya tak adalah pergi buat bisnes yang merepek-repek kan.
kan, pergi buat loan lah, apply loan. Lepas tu pergi buka kedai, beli stok apa semua, tak. Saya start benda yang kecil je. Alright. And then kebetulan sebelum saya bekerja dekat universiti tu, saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa lah dekat Langkawi. Abang saya ni dia duduk kat Langkawi. Lepas tu dia ni macam dia bekerja dengan satu company kereta sewa lah dekat Langkawi. Sampailah dia dilantik menjadi pengurus dekat situ lah kan. So saya masa tu saya tengah belajar. Bila time cuti je saya akan pergi ke Langkawi, saya tolong dia lah. Tolong cuci kereta, hantar kereta macam mana. So tahulah sikit tentang selok-belok kereta sewa kan. And then masa saya bekerja tu tuan-tuan, saya ada student tau. Saya bekerja kat universiti, saya ada student. Student saya ni kira diorang ni ada masalah. Diorang ni tak ada, kalau dia orang nak keluar ni, tak ada orang buat servis kereta sewa. Alright. And then dekat universiti tu memang ada servis bas, memang ada servis taksi. Tapi saya tanya, kenapa korang ni tak ambil bas je kan? Setakat nak keluar pakai bas lah. Oi, susah Cik Wahid. Bas ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. Sebab apa? Driver bas ni dia suka mogok. Dia tak puas hati je, dia tak datang kerja. So, budak-budak ni susah lah. Lepas tu, kalau taksi, dia kata mahal. Taksi kalau nak masuk RM30 kan? Nak keluar RM30. So, sekali dia orang nak keluar masuk RM60. So, kira macam kira budak-budak ni RM60 tu besar lah kan. Walaupun dia orang boleh share. Lepas tu ada setengah tu dia tak pandai bawa basikal, tak pandai bawa motor apa semua. So dia orang ni kalau nak keluar, kalau tak ada transportation terpaksa jalan kaki lah. Macam universiti tempat saya bekerja pula, memang besar gila. Dia dekat tengah-tengah tu macam kampus. Lepas tu ada ladang kelapa sawit, lepas tu ada ladang getah, ada hutan. Oi, kalau nak berjalan tu silap-silap boleh jumpa ular. Kan? Memang mencabar kan. And then student saya ni dia selalu datang jumpa saya lah. Cik Wahid, boleh tak kita orang pinjam kereta kan? Pinjam kereta. So saya pun kesian lah dekat dia orang, bagilah pinjam kereta. Tapi saya dapat idea, daripada saya duk bagi pinjam kereta dekat dia orang ni, why not saya buat servis kereta sewa? And then kebetulan masa tu saya ada macam ayah angkat lah. Ayah angkat saya ni dia pensyarah kontrak. So dia dah tua dah lah kan. And then dia ni memang mencari kereta sewa. Tapi dia ni memang nak sewa kereta murah-murah je lah, 400, 500 kan. Sebab apa? Dia just nak pergi kerja je. Dia bukannya nak pergi jalan mana pun, dah tua dah. Dia nak jalan kaki pergi office tu tak larat, dah tua. Nak sewa kereta dekat luar mahal. Sebab apa? Kalau you nak pergi sewa kereta dekat company car rental, memang 1,000 lebih lah kan. So dia gaji dia pun tak besar mana pun. So dia mencarilah siapa-siapa yang buat servis kereta sewa dalam 400, 500 just nak pergi kerja je. So saya nampak peluang kat situ tuan-tuan. Dengan student yang tak ada transportation. Lepas tu dengan ayah angkat saya yang mencari servis kereta sewa. And then saya pula masa tu memang mencari peluang macam mana nak tambah pendapatan. So dekat situ saya decide untuk start buat bisnes kereta sewa. Alright. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Kan? So saya itu cerita tahun 2006 lah. So saya pun bincang dengan isteri saya cakap, B, abang rasa abang nak buat bisnes kereta sewa. So dia pun support lah, dia support. And then so masa tu saya kira lah, saya nak beli kereta 2 biji. Tapi kereta tu kereta second hand je. Saya tak nak beli kereta baru. Yelah, saya pun memang nak beli kereta baru ni, satu down payment mahal apa semua. Ni kalau tak jadi, bisnes tu tak jadi susah pula kan. So saya bermula dengan kereta terpakai, kereta second hand. Saya beli kereta kancil je masa tu. Cerita tahun 2006. So saya pun pergi used car cari kereta second hand. And then saya target kereta tu kalau boleh dia punya harga tu tak boleh tak lebih pada 10,000 kan. Alright, thank you. Ada yang bagi bola lah semua. Thank you. Alright. And then saya pun survey jumpalah kedai used car ni. Dia ada kereta lah. Kan, dia ada kereta kancil 2 biji. Satu warna putih, satu warna kuning kan. Yang warna putih tu harga dia dalam 9,500. Yang tu kereta lama tau. Tahun
97. Maknanya masa saya nak beli kereta tu dah 9 tahun. Tapi kereta tu dia orang baru restore lah, dia orang baru cat apa semua. Boleh lah, start enjin pun okey. Boleh lah nak sewa kan. Sebab saya target, saya beli kereta tu, saya sewakan. Murah-murah, budak-budak ni setakat nak keluar pergi pekan tu, okey lah. Dia bukannya nak jalan jauh kan. Alright, so sebiji kereta harga RM9,500, sebiji lagi RM7,500 kan. So, saya pun cubalah apply loan. Apply loan. Dalam 2 biji tu, saya hanya dapat loan lulus sebiji je. Sebiji saja loan lulus. Yang warna putih tu, yang harga RM9,500 kan. Yang sebiji lagi warna kuning tu, loan tak approve. So bank cakap, you ni dah ada kereta kenari kan. Lepas tu you nak beli lagi kereta kancil. Lepas tu you nak beli lagi kancil sebiji. Maknanya you nak buat apa kereta banyak-banyak ni kan. So saya pun, kalau kita cakap buat kereta sewa, mungkin bank tak approve lah kan. So cakap, saya nak beli kereta ni, nak bagi dekat saya punya family kan. Tapi bank pun tak percaya lah. Dia kata, kita hanya boleh approve loan sebiji je. Sebiji lagi tak boleh approve. So saya dapat sebiji kereta je lah. And then macam yang kedai Yuska ni, dia pun cakap, macam ni lah bos, you buat loan kedai lah. You buat loan kedai, maknanya saya bayar down payment sikit kat dia, and then bulan-bulan saya bayar kat dia. Loan buat dalam pendek lah, dalam 2 tahun kan. Sebulan saya kena bayar dalam 290, kena bayar down payment besar sikit lah. Yang warna putih tu saya buat loan bank lah. So kereta tu 2 biji saya beli, bulan-bulan saya kena bayar lebih kurang dalam RM450. Seronok dengar abang cerita. Thank you bang. Alright. Ni cerita ni saya nak bagi semangat je lah dekat you all. Sebab apa, saya dulu pernah bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Memang pernah ada masalah hutang, pernah memang struggle kan. So sebenarnya dekat luar sana, kalau you ada semangat, you ada ilmu, sebenarnya you boleh keluar daripada masalah kewangan tu lah. Semua orang boleh kan. Okay, so dapatlah kereta tu 2 biji kan. And then saya pun start buat sewa lah. So saya masa tu saya sewa murah-murah je tuan-tuan. Saya sewa 1 jam RM5, 1 hari RM50 kan. So budak-budak dia berebut lah. Macam dekat tempat saya mengajar tu, ada student ramai. Ada lebih kurang dalam 5,000 orang student. So kereta saya tu memang hari-hari jalan. Lepas tu kereta yang sebiji lagi tu, yang warna kuning tu, ayah angkat saya sewa bulan. Dia macam dia ambil, dia sewa dalam 400.5 kot sebulan. So tinggal sebiji je kereta yang saya ada kan. So kereta sebiji tu lah yang saya sewa ikut jam lah. Memang kereta tu hari-hari jalan. Sampai kalau macam orang nak sewa, dia ada waiting list. Waiting list kan. Lepas orang ni sewa, orang ni. Memang hari-hari jalan. So duit sewa kereta tu, sebulan lah saya boleh dapat lebih kurang dalam RM1,000 kan. RM1,000 bayar installment 400.5, tolak ni dapatlah RM300 sebulan. Ui, masa tu saya bersyukur gila kan. Dapat extra RM300. Alright. So tapi masa tu saya ada masalah lah. Sebab apa, kereta tak cukup kan. Kereta tak cukup. Lepas tu demand macam customer ramai. Saya pula nak beli kereta dah tak boleh. Sebab apa, saya punya rekod kewangan tu tak berapa cantik lah. Dengan hutang keretanya, dengan saya pun dah beli kereta, saya ada kad kredit. Saya kira macam kalau nak apply loan tu memang tak boleh lah. Memang dah nyawa-nyawa ikan kan. And then saya fikir, macam mana aku nak tambah kereta kan. Permintaan banyak, kereta tak cukup kan. Nak beli kereta dah tak boleh. So dekat sini tuan-tuan, bila you buat bisnes, you akan menghadapi beberapa cabaran kan? Banyak benda lah. Modal tak cukup kan, kereta tak ada, itu tak ada, ini tak ada. So sebagai seorang usahawan, you kena kreatif kan. Banyak orang nak buat bisnes kan. Saya Tauhid, saya tak ada modal, saya tak ada kereta, saya tak ada tu, tak ada ni. Sebab apa, bila you nak start bisnes, you akan banyak benda yang you tak ada. Tapi you janganlah buat benda tu sebagai alasan. Kalau macam saya dulu kan, kalau nak fikir pasal modal, saya pun tak ada modal lah. Saya nak beli kereta 2 biji tu, down payment dia RM3,000.
Saya dah lah duit gaji tu ngam-ngam je kan, memang tak cukup. Kalau saya cakap, aku tak ada modal lah, sampai kesudah saya takkan start. So apa yang you kena buat adalah, you kena ubah you punya mindset tu. You kena ubah, okay, dia bukannya kita cakap aku tak ada modal. Kita kena cakap, modal aku belum cukup. So masa tu saya cakap, aku nak start bisnes ni, tapi modal aku tak cukup. Macam mana aku nak bagi cukup? Okay, nak tahu tak macam mana saya dapatkan modal RM3,000 masa saya nak buat bisnes kereta sewa? Masa saya nak start kereta sewa tu, saya perlu cari RM3,000 untuk beli kereta. Alright? Tapi masa tu saya memang tak ada duit. Memang tak ada duit. Kalau nak ikutkan gaji saya, tolak ni memang tinggal RM100, RM200 je. Tapi saya tak jadikan tu sebagai alasan untuk tidak bermula. Ramai orang kat luar sana, banyaklah mesej saya. Tohir, saya nak buat kereta sewa kan, tapi saya tak ada modal. Saya tak ada kereta. Dia duk fokus kepada masalah. Dia tak fokus kepada solution. Kan? Macam saya, okay, aku nak start ni. Kan? Memang tak ada duit, tak ada kereta, semua benda tak ada. Alright. Tapi saya usaha. So, RM3,000 macam mana saya buat? First kali, saya ada kawan. Saya call dia lah. Saya cakap, saya nak buat bisnes kereta sewa, tapi saya tak ada modal, boleh tak saya pinjam duit? So dia kata, berapa nak pinjam? Saya cakap saya nak pinjam RM1,000 je. Lepas sebulan, saya bayar balik. Okay? So kawan saya pun, okey lah, RM1,000 je pun kan. Dia pun bagi pinjam saya RM1,000. Okay, dapatlah RM1,000. Lagi RM2,000. RM2,000. Saya masa tu memang langsung tak ada duit. And then kebetulan masa tu saya ada kad kredit. Kad kredit tu saya duk bayar. Dalam kad kredit tu adalah duit. So saya boleh withdraw duit lah. So kalau saya pergi bank, saya cocok, saya boleh ambil duit cash. RM1,000 lah masa tu. Itu maksimum lah. So saya pun ambil duit cash daripada kad kredit. RM1,000. Dapatlah RM2,000. Lepas tu tinggal lagi RM1,000. RM1,000. So saya pun, apa lagi lah, minta pinjam lah daripada saya punya isteri kan. Saya tanya dia, sebab isteri saya pun kerja kat, saya boleh tak pinjam, tak silap saya pinjam RM500 je kan. RM500, saya pun keluar duit saya RM500. So dapatlah RM300. Alright, ni cakap banyak macam ni jual produk MLM. Memang saya pun jual juga produk MLM. Kan, MLM ni tak ada masalah kan. Tak ada masalah pun. Alright, so dapatlah kumpul modal RM3,000, and then daripada modal tu lah saya beli kereta. Dapat kereta tu saya sewakan kan. Lepas tu dapat duit sewa tu, dengan gaji saya tu semua saya settlekan lah hutang kawan saya tu. And then macam hutang kad kredit tu saya bayar pelan-pelan. And then hutang isi saya tu saya pun bayar pelan-pelan lah kan. Okay. And then masa tu saya ada masalah, kereta pula tak cukup. Kereta tak cukup kan. Lepas tu saya pun cuba-cubalah tanya kawan-kawan kan, ada tak siapa-siapa yang ada kereta lebih yang nak sewakan. So adalah beberapa orang kawan saya ni, dia ada kereta. Lepas tu dia bagilah kat saya, sewakan lah. Tapi ambil kereta kawan ni, sebab kereta tu pun dia orang pun nak pakai. Jadi macam susah sikit lah. Abang dah berhenti jadi pengajar ke? Saya dah berhenti daripada tahun 2011. Bi, ambil tisu lebih. Saya dah berhenti daripada tahun 2011. Saya start kerja 2005. 2011 saya berhenti. Kan? Alright. Okay, so saya pun cuba cari macam mana aku nak buat ni. Customer ramai, kereta tak cukup. Kereta masa tu ada 2 biji je. Sebiji kereta ayah angkat saya dah sewa bulan, tinggal sebiji je. Lepas tu student tu berebut-rebut nak sewa kan. Lala saya pun kebetulan masa saya nak beli kereta tu, ada seorang macam salesman kereta ni, dia tanya saya lah, bos, you nak beli kereta banyak-banyak buat apa? Saya cakap saya nak buat kereta sewa. Lepas tu tak macam mana, salesman ni, dia masuk dia punya office, dia ambil business card. Dia ambil business card, dia kata, oh you nak buat kereta sewa? Saya ada kawan juga. Kawan dia pun buat bisnes kereta sewa. Dia ambil business card kawan dia tu, dia bagi kat saya. Saya pun dapatlah business card tu.
aku nak beli kereta, aku nak buat kereta sewa. Yang kau bagi business card kawan kau ni yang buat kereta sewa apa kan? So, you ambil je lah kan. And then saya pun, tak apalah, saya pun ambil simpan kad tu kan. Rupa-rupanya, bagusnya Cina ni, sebab apa saya beli kereta tu dengan orang Cina kan. So, Cina ni dia jual kereta. Lepas tu dia tanya saya nak buat apa? Saya kata saya nak buat bisnes kereta sewa. Lepas tu dia pergi masuk office dia pergi ambil bisnes kad kawan dia. Dia tolong promote bisnes kawan dia tu. Oh, memang hebat lah dia orang kan. So saya pun dapat. And then bila kereta saya tak cukup, saya teringat yang salesman tu pernah bagi saya business card yang kawan dia yang buat kereta sewa. So, saya pun cari-cari je, jumpa. And then saya pun call lah nombor dekat kad tu kan. Saya call dia. Nama orang tu, nama dia Desmond. Ada masalah saman tak bang masa buat bisnes kereta sewa? Masa saya mula-mula tu memang ada masalah lah kan. Tapi along the way tu saya improve saya punya SOP. And then saya start fokus kepada customer-customer yang berkualiti. Biasanya bila ada saman tu kita just inform customer. Customer akan bayar lah. Dia masalahnya bila orang buat kereta sewa ni, dia sewa kereta dekat customer yang tidak berkualiti, customer yang tak berduit. Kan? So memang susah sikit lah nak claim saman ke rosak apa semua kan. Tapi bila you dah buat bisnes tu lama, and then you start fokus kepada branding, and then you start fokus kepada customer-customer yang bagus, insyaAllah tak ada masalah. Kan? Alright. So, contohlah kan, macam Zul Zentech. Saya nak bagi contoh lah kan. Macam mana nak settle masalah saman ke, accident ke, rosak apa semua. Dia ada SOP dia. Nak tahu tak macam mana SOP dia? Alright, contohnya macam you all sewa kereta saya. Sewa, lepas tu bawa laju-laju apa semua. Kena saman kan. Balik hantar kereta kat saya, hantarlah. Lepas tu saman tu pula kita kadang-kadang lepas seminggu, 2 minggu baru kita boleh detect kan. And then ada saman. Lepas tu kita check you sewa kereta saya kan. And then saya pun mesej lah elok-elok kan. Bang, kereta ni ada saman ni kan. So saman dia dia punya saman dia scan. So kita minta dia bayar lah kan. So dekat sini kalau nak ikutkan saya tak boleh buat apa-apa dah kan. Sebab apa? Yelah you dah belah dah apa semua. And then kalau you tak nak bayar pun saya tak boleh buat apa. Kan? Ya. Okey. Tapi saya mesej elok lah kan. Mesej elok. Okey kata you tak nak bayar apa semua kan. So you dah belah apa semua. Mampu kau lah kan. Aku dah pakai kereta kau. Okey, kalau you tak nak bayar, kita ada SOP dia lah. So kita tak nak bayar apa semua, saya report polis. Saya report polis kan. Polis pun tak buat apa-apa pun. Cuma saya report polis tu, saya akan tunjuk report polis tu dekat you kan. Bang, you dah sewa kereta saya dah minta elok-elok, you tak nak bayar kan. So saya buat report polis lah. So masa saya buat report polis tu, you nak bayar ke tidak? Kan. Ada setengah orang bila kita sebut nak report polis dia akan bayar lah. Ada setengah orang dia kepala, dia tak nak bayar. Okey, tak apa. So you still lagi tak nak bayar. So saya akan macam company saya, kita ada CITOS lah, blacklist. Kita boleh masukkan nama you dulu dalam CITOS. So saya CITOS you. So saya CITOS you. Let's say lah saman tu RM300, lepas tu kita charge lah apa segala fee apa semua kan. Dia jadi mungkin daripada RM300 jadi RM1,000. Sebab apa, dengan fee segala mak nenek apa semua. Kan kita minta elok RM300, you tak nak bayar, kita buat report polis, and then still tak nak bayar. Lepas tu kita blacklist you dalam CITOS kan. So bila masuk CITOS tu, dia punya harga tu bukan RM300 lah, mungkin boleh pergi RM1,000. Masa tu you nak bayar ke tidak? Kan. Siapa kat sini? Contohlah kan, you sewa kereta saya, lepas tu ada saman. Saya minta elok-elok tu you tak nak bayar. And then saya buat report polis, lepas tu saya CITOSkan you. Masa you kena CITOS tu, you nak bayar ke tidak? Kan. Alright. So mungkin ada juga yang keras kepala. Mungkin ada yang keras kepala tak nak bayar apa semua kan. So saya pun pergi jumpa lawyer. Jumpa lawyer cakap, okay, orang ni sewa kereta dengan saya.
Saya dah minta elok-elok, saya dah bagi notis pun semua. And then kita pun dah buat report polis. And then kita pun dah blacklist dia. Dia still lagi tak nak bayar. So saya boleh appoint lawyer, minta lawyer macam freeze you punya account bank. Kan? Lawyer boleh buat. Dia boleh pergi mahkamah. Dia kata dokumen semua complete dan orang ni tak nak bayar. And then lawyer akan minta mahkamah keluarkan arahan untuk bekukan you punya account bank. Apa saja duit dalam tu dia akan bekukan. Dan lawyer dia akan charge dia punya fee RM2,000. RM2,000 campur dengan yang saman tu. Mungkin dah jadi RM3,000. So masa tu memang you tak boleh buat apa lah. Kalau duit dalam akaun you tu ada RM3,000, memang RM3,000 tu gone. Memang gone lah. So itu kita punya cara lah macam mana kita nak settle kan. So tapi biasanya tak sampai ke level tu lah kan. Faham tak? Itu cara dia. Itu cara dia. So tak ada masalah pun kalau kereta kita accident ke, rosak ke, saman ke apa semua kan. So dia ada proses dia macam mana kita nak minta ganti rugi kan. And then cara ni memang legal. Memang tak ada masalah. Cuma kena buat kerja sikit lah. Alright. Saya harap menjawab soalan Zul Zentek. Membantu tak? Okey. Lepas tu, saya jumpalah toke Cina ni kan. Si Desmond ni, jumpa dia apa semua. Dan saya cakap, bos, saya ni ada buat bisnes kereta sewa. Lepas tu, customer ramai, kereta tak cukup kan. Lepas tu yang si Desmond ni pun dia memang buat bisnes kereta sewa. Tapi dia banyak sewa kereta dekat company. Dia tak sewa dekat student. So dia pun tengok saya atas bawah apa semua. Macam ni lah. Saya try kasih you satu biji kereta lah. Bagi sebiji kereta. Tengok macam mana kan. So dia pun bagi saya sebiji kereta lah. Tak payah bayar apa-apa. Dia just nak cuba je. Saya tanya dia, Desmond, kenapa you berani bagi kat saya? Kita pun baru kenal. I pun tak pernah buat urus niaga dengan you. You berani bagi kereta dekat saya. Dia kata, alah, you kerja universiti mah. Kan? You mau lari mana? You mau lari mana? Kan? So kalau you tipu saya, saya boleh cari you. So dekat situ tuan-tuan, saya menggunakan kelebihan. Saya bekerja dekat universiti dan saya bukannya salah gunalah. So macam bila saya jumpa Desmond ni, dia boleh bagi kereta dekat saya sebab saya bekerja dekat universiti. Kan? So kalau saya buat apa-apa pun saya tak boleh lari lah. Dia pergi universiti, dia cari saya memang dia boleh cari kan. So sebagai usahawan ni, kita kena pandai gunakan resources yang kita ada, sumber yang kita ada. Resources ni bukannya semestinya duit. Kadang-kadang pekerjaan kita tu pun, credibility kita tu pun, kawan-kawan kita tu adalah resources. So kita kena pandai guna sumber kita. So Desmond ni pun bagilah kereta sebiji kan. And then masa tu kita deal, sebab kereta dia ni kereta besar, kereta Proton Iswara. Orang bagi kereta Iswara, kereta kebal. Kereta panjang kan. So kita punya deal, satu hari sewa RM100, 1 jam RM7. So dekat situ, kalau saya sewa sejam, saya dapat RM2 commission. Kalau saya dapat sewakan kereta satu hari, saya punya commission RM20. 20% lah dia punya commission kan. Saya pun okey lah. Janji saya dapat kereta, saya boleh sewakan. Lepas seminggu saya dapat kereta tu. Kereta si Desmond ni memang hari-hari jalan. Kereta saya pun jalan. And then macam kereta si Desmond ni satu minggu boleh dapat dalam RM300. RM300 kan. And then saya pun call Desmond. Desmond, you ada lagi tak kereta? Kereta tak cukup ni. So dia pun tengok dia punya sale kereta tu seminggu kan, RM300. Boleh tahan kan? Boleh tahan. Kereta dia tu budak-budak pakai pergi bandar je. And then kalau RM300 seminggu, kalau sebulan dia dapat RM1,000 lebih, RM1,200. And then kereta dia ni memang dah tak ada hutang. Semua kereta dia tu, dia sewa kereta dekat company, lepas 3 tahun company tu hantar balik, dia ganti kereta baru. Kereta tu dah tak ada hutang. So terpulang pada dia nak jual ke, dia nak buat apa, lantak dia kan. Kalau ada orang nak beli, dia jual. Kalau tak ada orang nak beli, dia biar je kat rumah dia kan. So kereta dia ni sebulan boleh generate RM1,200 sebulan. And then bila dia tengok macam tu, macam ni lah weh, dia hantar lagi kereta 6 biji. 6 biji dia hantar. So total Desmond bagi kat saya 7 biji kereta lah. 7 biji kereta. So saya pun dapat kereta tu, and then campur dengan kereta saya.
dengan income yang saya dapat dengan commission pun semua, saya kira sebulan saya punya profit daripada kereta sewa bersamaan dengan gaji saya. Gaji saya masa tu 2,000. So saya punya untung kereta sewa tu dah sama macam gaji. Kan? So dekat sini tuan-tuan, saya tengoklah. Saya punya perubahan kepada masalah kewangan saya tu bermula bila saya boleh generate satu lagi pendapatan baru, dan pendapatan saya tu bersamaan dengan gaji saya. Kan? So masa tu memang gaji saya tu memang habis bayar hutangnya. Bayar hutang motor, hutang kereta, hutang kad kredit, ASB loan semua memang habis lah duit gaji saya. Just bayar hutang je. Tapi sekarang ni saya ada income, profit daripada kereta sewa RM2,000 lebih kurang, RM2,000 sebulan. Duit tu lah yang saya guna untuk belanja makan, jalan, duit tu lah guna. So you all kalau you nak keluar daripada masalah kewangan, masalah hutang semua kan. So you kena cari satu sumber pendapatan, dan sumber pendapatan tu kalau boleh bersamaan dengan gaji you. Kalau gaji you RM1,000, you cuba cari satu bisnes yang boleh generate RM1,000. Tapi you janganlah terus nak set sama gaji. Mula-mula you start dulu. Mungkin you start dengan RM100 dulu, RM200 dulu, RM300. You start belajar dulu. And then you slowly tambah. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Kan? So bila you sampai ke satu point yang you punya untung bisnes tu bersamaan dengan gaji you, masa tu insya-Allah lah you akan berubah. Memang you punya kehidupan akan berubah. Kehidupan saya tu berubah bila saya boleh generate saya buat bisnes, dan bisnes tu every month dia punya income tu bersamaan dengan gaji. Gaji saya tu memang saya guna bayar hutang semua, and then duit income daripada bisnes tu lah yang saya guna untuk belanja lah kan. Alright. And then 2000 saya start bisnes kereta sewa 2006. Lepas tu Desmond bagi saya kereta 7 biji. Saya sewa lah. Lepas tu tahun 2007 lah. 2007. Dia bisnes ni, dia tak semuanya indah lah. Tak semuanya indah, memang ada cabaran. So, lepas hampir setahun saya buat bisnes tu, saya kena warning dengan saya punya macam majikan lah kan. Adalah orang komplain kan, ada orang komplain pun semua. So dia kata, Wahid, saya punya bos lah, dia panggil saya kan, Wahid, kau ni kerja government, lepas tu kau ni pula berniaga dekat dalam universiti, lepas tu dah lah kau buat kereta sewa ni tak ada lesen kan, kau jadi apa-apa problem. So benda tu betul lah juga kan, betul lah apa yang dia cakap tu. Sebab apa, kalau saya sewa kereta dekat student, lepas tu student ni bawa tiba-tiba accident semua, saya pula tak ada lesen. Lepas tu mak bapak student ni pula datang cek, kaki tangan universiti buat sewa kereta, tak ada lesen pun semua. Tu saya pun kena, universiti pun kena kan. So saya jadi serba salah kan. Tapi saya masa tu, kalau saya tak buat, saya akan struggle. Lala saya fikir tak boleh macam ni, saya kena stop buat kereta sewa dekat student, saya kena start sewa kereta dekat orang luar. So tahun 2007 sebenarnya saya keluar daripada universiti lah. Dulu saya duduk dekat dalam universiti, duduk dalam quarters. Lepas tu bila dah kena warning tu kan, so saya pun sewa rumah dekat luar, saya buat bisnes kereta sewa dekat luar. Tapi saya masih lagi supply kereta sewa dekat student lah. Tapi daripada tahun 2007 tu saya start cari customer luar. And then masa saya start tu pun, saya pun tak adalah marketing apa sangat. Sebab apa? Yang tolong promote saya punya servis tu customer saya. Macam student-student yang pernah sewa kereta dengan saya ni, kalau dia ada family ke, kawan ke, semua kan yang nak sewa kereta, dia akan recommend saya punya servis. Masa tu tahun 2007, Facebook pun tak ada lagi. Internet pun masih kurang lagi kan. So kebanyakan saya punya marketing tu mulut ke mulut. Kan, mulut ke mulut. Alright, and then tahun 2008 lah, 2008 saya start dapat sewa kereta dekat orang luar.
Lepas tu daripada orang luar tu, and then saya tanya dia orang, you dapat nombor saya ni daripada mana? Oh, saya dapat nombor you ni daripada budak ni. Oh, so rupa-rupanya dia orang ni dapat tahu tentang saya punya servis daripada student-student saya ni. So dekat sini saya nak share dengan you all. Saya start bisnes kereta sewa tahun 2006 tau. 2008 saya start dapat customer-customer daripada orang luar. So dekat sini tuan-tuan, kalau you buat bisnes, you jangan tukar-tukar bisnes. You buat. So lama-lama you punya customer ni, dia akan start recommend. You punya servis tu dekat dia orang punya kawan, family pun semua. Lepas 2 tahun, saya start dapat customer-customer yang saya tak kenal pun. So banyak orang, dia buat bisnes, dia buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak jadi, dia tukar bisnes. Lepas tu dia buat bisnes, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak jadi, dia tukar bisnes. 10 tahun pun you buat bisnes macam tu, memang tak boleh nak sustain. Kan? So, bila you buat bisnes, you jangan tukar-tukar bisnes. Macam saya, selepas 2 tahun, saya start dapat customer-customer yang saya tak kenal. And then bila saya tanya, you dapat nombor saya ni daripada mana? Oh, daripada budak ni. Saya cek, budak ni dulu saya punya customer. Faham tak? So, you jangan tukar-tukar bisnes. Banyak orang dia silap. Dia buat tak jadi, dia tukar. Lepas 10 tahun dia buat pun sambut. Lepas tu dia kata, aku dah buat semua bisnes tak jadi. Memanglah you duk tukar-tukar bisnes. Alright. Kan? So, and then you pilih lah bisnes yang mudah, modal rendah kan. Sekarang ni ada banyak peluang bisnes. You nak join saya pun boleh. Kan? Nak join saya pun boleh. Macam saya sekarang, saya buat 2 bisnes tau. Saya buat bisnes kereta sewa, saya buat juga. Bisnes jual produk pun saya jual juga. Kan? So saya pun dua-dua run. Tapi yang produk tu isi saya lah yang banyak support. Saya ni buat marketing je. Saya buat marketing. Alright. You all nak buat yang mana? Dia bisnes kereta sewa ni dia kena modal sikit. Lepas tu risiko dia agak tinggi jugalah kan. Tapi bila you dah buat, you buat setahun, 2 tahun, 3 tahun, memang you akan sustain lah kan. Sebab apa? Bisnes kereta sewa ni orang cari. Kan? You tak payah nak buat apa-apa pun, orang cari. Selagi you bagi servis yang bagus. Macam bisnes jual produk ni, you kena cari orang. And then macam bisnes jual produk ni, you kena pandai rekrut orang. Kan? Kalau you pandai rekrut orang, you pandai mempengaruhi orang, you boleh buat bisnes jual produk. Tapi kalau yang jenis pemalu pun semua kan, so mungkin you kena buat bisnes servis yang orang cari you. Alright. Nak buat dua-dua pun boleh, tak ada masalah kan. Alright, so 2008 saya start dapat customer daripada orang luar. And then daripada orang luar tu, saya start dapat company. Kan. So macam mana saya boleh dapat company? Yang customer-customer saya ni, dia orang ni pun kadang-kadang dia orang bekerja dengan company, and then dia orang start recommend dekat company dia. Nak sewa kereta dengan Greenmatic, dengan saya lah kan. So sebab apa, dia orang dah guna saya punya servis, lepas tu dia orang happy, and then dia orang start recommend dekat dia punya company. So daripada tahun 2008 saya start dapat company-company lah. Company. And then masa tu saya kereta pun, saya masih lagi ambil kereta Desmond pun semua. And then 2009 lah. 2008, 2009. Masa tu tuan-tuan, saya nak beli kereta memang every time saya apply loan, memang bank akan reject. Kan? Memang bank reject. Walaupun saya dah bisnes kereta sewa tu dah okey, apply loannya reject. Rupa-rupanya saya tak tahu cara. Sebab apa, bila saya apply loan, saya bagi slip gaji. Memang kalau bagi slip gaji, memang bank akan reject lah. And then ada satu kali tu, saya macam bisnes kereta sewa tu dah berkembang semua. So customer pun dah ramai, demand pun banyak, and then saya nak beli kereta. Apply loan tak lepas. Lepas tu saya pun pergi bank lah. Saya pergi bank, saya marah lah dekat manager bank. Bos, aku nak beli kereta ni bos. Kalau ikutkan dengan aku punya income ni, aku boleh bayar down payment, aku boleh bayar installment, aku boleh bayar kan. Tapi kenapa tak lulus? So manager bank tu RHB lah saya ingat kan. Manager bank cakap, kalau saya tengok you punya slip gaji ni, dengan hutang you tu, tak lepas ni, tak cukup ni, you nak bayar apa semua. So saya cakap pada dia, tuan, saya ada buat bisnes kereta sewa kan. So bisnes kereta sewa ni kira banyak lah income lah, saya boleh bayar. Tapi kesilapan saya tu, masa saya apply loan tu, saya hanya bagi slip gaji.
Saya tak bagi pun saya punya income daripada bisnes kereta sewa. Lepas tu yang manager bank pun cakap, you bagilah audited account lah apa semua kan. Saya cakap, mana ada kan. Saya just duit sewa kereta tu saya masuk dalam saya punya current account kan. So memang tak ada audit lah. Saya pun tak pandai sangat nak audit apa semua. Tapi duit kereta sewa tu memang masuk dalam account khas. So manager bank cakap, tak apalah. Kalau you tak ada audited account apa semua tak apa. Janji saya nak tengok duit masuk tu. Duit masuk. So kebetulan memang saya bawa saya punya statement duit masuk tu dalam account tu. Saya pun bawa tunjuk dia kan. Dia tengok je. Okey, tak apa. Nanti saya contact you. Biasanya saya apply loan kan. 2 minggu memang bank akan reject. Tapi bila saya bagi je statement current account tu, manager bank tengok duit masuk kan. Lepas tu dia kata, tak apa, nanti saya contact. Pagi saya bagi, petang lulus. Kan. Pagi saya bagi statement tu, petang lulus. Cakap, power gila kan. Rupa-rupanya bila kita nak apply loan bank ni, kalau kita bagi slip gaji memang bank dia akan tengok, dia akan kira hutang ni semua, dan tengok balance tu tak cukup, memang reject. So kat sini saya nak share dengan you all, kalau you nak dapatkan pinjaman bank kan, kalau you berniaga, you kena duit tu you kena masuk dalam akaun asing. Macam saya masa tu, saya masih bekerja dekat universiti tau. So saya duit bisnes tu saya masuk dekat personal current account. Kalau you masih bekerja makan gaji, you boleh guna personal current account. You pergilah Maybank kan, you pergi Maybank, you cakap you nak buka personal current account. So duit bisnes, duit sewa ke, duit apa saja you masukkan situ. Sebab apa, kalau kita ni kerja government, kita tak boleh buka company. Kan? So you buka personal current account. Masa saya buat bisnes kereta sewa tu, saya memang dah ada company, tapi tahun 2008 saya buka company lah kan. Tapi duit tak masuk pun kat situ. Sebab apa, saya ada account company, tapi account company tu bank muamalat. Masa tu bank muamalat, online banking pun tak ada. Kalau kita nak check duit dalam account, kena call bank, tanya berapa duit kan. So memang agak susah lah. So apa yang saya buat adalah, duit kereta sewa tu saya akan masuk dalam personal current account dekat Maybank. So memang sebulan dalam 10,000, 15,000 kan duit masuk. Tapi duit tu sebenarnya duit orang pun. Dapat duit, bayar, saya ambil commission semua kan. And then bila saya bagi je statement current account tu, personal current account tu, saya bagi dengan saya punya gaji. So loan approve. Loan approve. And then saya pula buat loan, bukannya saya beli enjoy apa semua. Saya beli aset. Saya beli kereta. Semakin banyak kereta yang saya beli, semakin banyak income yang saya dapat. So macam bank ni pula, bila kita punya income tu bertambah, bila kita apply loan, bank akan bagi lagi. Kan? Beli kereta lagi. Lepas tu buat sewa. Saya punya sale naik lagi. Apply lagi. Bank tengok, banyak ni. Banyak dia punya income ni. Dia bagi lagi. Sampai saya boleh beli kereta 30 biji kereta. Saya beli atas nama saya, atas nama company saya, atas nama isteri saya. Gunakan supporting daripada current account tu. Kan? Saya beli 30 biji kereta. Macam-macam lah. Proton Saga lah, 4x4 lah, MPV lah kan. Van saya beli 30 biji kereta. Alhamdulillah kan. And then dalam masa yang sama je, saya pun macam ada kawan-kawan semua yang dia orang berminat nak JV semua. So dia orang beli kereta, dia letak dekat company saya sewakan, saya bayarlah installment semua, lepas tu saya bagilah profit sikit kat dia orang. So dekat situ saya dapat kereta pajak kan, lebih kurang dalam 40 biji kereta. 40 biji kereta pajak, 30 biji kereta saya sendiri. 70 biji. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Sama ada kereta yang saya beli sendiri ataupun saya pajak. Nampak tak? Saya punya growing tu daripada tahun 2006, saya start dengan 2 buah kereta modal RM3,000. Saya nak RM300 je sebulan. Lepas tu bisnes tu berkembang. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Very fast.
And then sebiji kereta sebulan lah, average dalam 1,500 lah. 1,500 dia punya duit sewa kan. You bayangkan, 70 biji kereta kali dengan RM1,500 sebulan. Sebulan saya punya income lah RM100,000 lebih. And then kereta sewa ni, kalau you buat betul-betul kan, dia punya net profit lah dalam 30%. So kalau RM100,000 sebulan, kan, saya punya net profit lebih kurang dalam RM30,000 lah. RM30,000, RM40,000 kan. Memang Alhamdulillah lah, Alhamdulillah apa semua kan. Morning tuan. Alright. So, bila tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. And then tahun 2011 saya pun tengok macam bisnes kereta sewa pun macam dah okey apa semua. And then saya pun berhenti kerja lah. Masa tu saya punya bos saya ni dah berbulu mata lah. Saya jenis bos saya ni dia suka tarik telinga. Dia suka tarik hidung. Kalau dia tak boleh nak kontrol kita, dia memang bengang gila lah. Dia kalau boleh, orang bawah dia tu dia boleh cucuk hidung. Kan? Saya pula jenis masa tu saya punya income income saya kira macam lagi besar daripada saya punya bos kan. So kau nak cucuk hidung aku buat apa? Kau nak getak-getak aku buat apa kan? Macam kawan-kawan saya, kalau kena getak saya memang takut lah. Macam saya, dia getak saya tak takut lah. Sebab apa? Saya punya income saya lagi besar daripada dia kan. Cerita bos, masalah atau masalah kereta. Boleh, tak apa. Kalau you nak tahu, you nak join, nak belajar kereta sewa, you WhatsApp je saya kan. Saya ada buat group WhatsApp. Nanti saya masukkan you dalam group WhatsApp. You boleh tanya kan, nak belajar kereta sewa boleh, tak ada masalah. And then saya pun ada juga buat macam program. Saya ajar you, saya sediakan sistem, saya sediakan bahan marketing semua. Tahun pertama saya charge RM600 je. RM600 saya ajar you semua. Dan saya punya ada anak didik saya yang dah kira dia join saya. Sekarang ni dia punya sale bulan lepas dia kata RM13,000 kan. Dia orang Sabah datang ke Semenanjung buat kereta sewa. Saya ajar dia apa semua. Dia punya income tu dalam RM10,000, RM12,000, paling tinggi saya pernah dengar RM16,000. And then bila dia join company saya, macam orang bagi kereta lah. Ada tak sesiapa yang nak belajar? Bos, Grand Livina nak sewa, boleh. Boleh, ada. Kalau nak belajar boleh. Tapi saya charge RM600 setahun. Tapi saya charge ni, saya tak janjilah you boleh. Tapi kalau macam semalam pun saya punya peserta ni, dia ni kena stroke tau, Lepas tu dia nak buat kereta sewa. Cakap, boleh ke buat kereta sewa? Tak apa tuan, saya cuba. So semalam dia mesej saya, dia ada 2 biji kereta. Daripada apa yang saya ajar tu, dia dapat buat sale dalam RM1,900. Bulan pertama RM1,900 dia dapat apa semua. Okey lah. Orang stroke pun dia duduk kat Johor. Orang yang kena stroke pun boleh buat kereta sewa. Ada saya charge. Saya charge RM600 je untuk tahun pertama. Lepas tu kalau you nak continue, saya charge RM300. Lepas tu kalau macam company saya pun ada customer. Kalau macam booking tu daripada company saya ambil 20% lah. 20% daripada tu. Tapi saya punya harga sewa kereta tu mahal. Macam contohnya macam Azia kan. Azia paling murah RM120 satu hari. Kan? Macam customer saya tak kisah. RM120, daripada RM120 tu saya ambil 20%. Maknanya you dapat dalam RM90 lebih lah. Still okey lagi kan. And then kalau macam you buat marketing, you dapat customer, tak kisahlah berapa harga tu, saya ambil 1% je. 1%. Sebab apa saya punya konsep macam ni. Kalau saya ajar you, you buat duit, dan along the way you buat duit tu, saya pun generate duit. Kan? So sama-sama buat duit lah. Kan? So kalau company saya ada customer dapat booking, saya bagi dekat you, saya ambil 20%. Sebab apa? Yang 20% tu saya kena bayar upah orang apa semua. And then tapi kalau you buat marketing, you dapat customer you gunakan dokumen daripada company saya ambil 1%. Kan? So alhamdulillah lah, sekarang ni ada lebih kurang dalam 100 orang yang join. And then tapi itulah, dalam 100 orang tu biasanya 30 orang, 40 orang je yang betul-betul buat. Yang lain tu just masuk, tengok apa semua. So kalau you nak masuk, you buat betul-betul. You marketing betul-betul.
Myvi boleh. Grand Livina boleh. Saya ada 2 kereta. Sewa bulanan saya tak sampai 1K pun. Kereta apa tu? Kucing Belan. Kucing kita memang perlukan tim. Memang kereta manjang tak cukup. You all ni yang menonton saya punya live ni, cuba you komen. You all ni lokasi kat mana? Sebab apa, kalau you duduk dekat dengan airport kan, you duduk dekat kawasan bandar, you duduk dekat kawasan pelancongan lah. Kalau you tak buat kereta sewa memang sayang lah kan. Sebab apa sekarang ni demand kereta sewa tu memang tengah naik kan. Lepas tu yang company car rental masa Covid banyak yang dah gulung tikar, yang banyak dah tutup kan. So sekarang ni demand banyak, kereta tak cukup. Grand Beza bang, boleh. Ui, itu macam Beza ni kalau you buat betul-betul sebulan boleh dapat 2,000 tau. Kalau Grand Livina ni 2,500, 3,000 boleh pergi. Janji kereta tu okey. Kereta sewa ni paling sikit lah you buat kan, 2,000 boleh dapat. Typing boleh. Sebab apa, macam saya punya program ni, you boleh duduk dekat Kuching ke dekat mana, tapi you boleh ambil booking satu Malaysia. Sebab apa, saya ada team satu Malaysia. Contohnya you duduk dekat Taipei kan. You duduk dekat Taipei, you buat marketing. And then kalau you ada kawan dekat Sabah nak sewa kereta kat Sabah, you boleh ambil booking tu, and then you forward je dekat team lain, you makan commission 10%. Tak pernah dapat, paling tinggi saya dapat 800. Saya ada team dekat Kuching, dia ada 4 biji kereta tau. 4 biji kereta. So saya tanya dia, sale dia paling tinggi pernah dapat 10,000. Dia ada Beza, dia ada Azia. Beza, Azia. 4 biji, sale dia sebulan 10,000. Maknanya sebulan 2,500. Beza dengan Azia kan. And then dia memang macam mana buat marketing kata. Dia dah lama, dia dah buat bisnes tu daripada tahun 2016 tu. Dia ada database banyak gila lah. Dia kata dia ada lebih kurang 5,000 database lah. Dia godek-godek database lah. Memang sebulan kereta dia hari-hari jalan. Macam mana dia buat? Okay, saya cerita sikit. Dia ni dekat Kuching, tim saya. Dia dah buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2016. Masa dia start tu, dia sewa kereta dekat student. Lepas tu dia join company saya 2019. Lepas tu dia start rebranding lah. Dia rebranding macam dulu lah. Dia pergi hantar kereta pun memang serabai pun semua. So bila dia masuk company saya suruh dia upgrade dia punya image kan. Dia hantar kereta pakai kasut, pakai uniform, pakai smart kan. And then kereta dia pun, dulu kereta dia semua kereta buruk, kereta kancil kan. Lepas tu saya suruh dia upgrade, start masukkan kereta baru. And then 4 biji kereta tu semua bukan kereta dia, kereta orang. Dia ambil kereta orang. Lepas tu dia bagi servis bagus apa semua kan. Lepas tu dia dapatkan testimonial apa semua. And then customer-customer yang duk guna servis dia ni, dia start recommend dekat kawan-kawan apa semua. So daripada 2016 dia start buat tu, dia ada database, dia kata lebih kurang 5,000 database, nombor WhatsApp. So dia memang langsung tak buat marketing. Dia kata tak berani nak buat marketing, sebab kereta tak cukup. Sebulan dia boleh dapat sale dalam 10,000. Itu pun dia tak cukup kereta. Kan? Kalau nak join, you WhatsApp je saya. Alright. Cerita boleh lah, tapi realiti tak. Betul. Bisnes ni bukannya mudah pun. Kan? Tapi insyaAllah lah. InsyaAllah kalau you buat, ada proper sistem, ada orang ajar you, insyaAllah boleh kan. Nombor WhatsApp mana? Dekat saya punya bio. Ataupun 012-875-2002. WhatsApp je saya. So, macam sekarang ni, saya mencari lah kalau macam you duduk dekat Kedah ke, dekat Perak ke. Tapi Selangor dah ramai. Nak join boleh je. Tak buat menyesal, buat pun menyesal. Tapi itulah saya program ni saya tak janjilah saya boleh bagi, tapi saya target siapa yang join ni dalam masa 3 tahun, apa yang saya nak you capai adalah satu, you boleh ada lebih kurang dalam 40 biji kereta. 40 biji kereta, lepas tu you boleh you punya income tu 60,000 ke 80,000 sebulan kan. Lepas tu you punya profit tu dalam 15%. Lepas tu saya nak ajar you macam mana nak gunakan duit
kereta sewa tu nak beli rumah ke kan. Lepas tu saya nak kalau boleh untung tu you beli emas kan. Lepas tu you boleh sediakan peluang kerja kan. Mana dah tahu you ada family yang tak ada kerja pun semua, daripada dia merepek-repek pun semua, baik tolong you kan. Lepas tu you boleh bersedekah, berzakat kan. So macam kita pun banyak lah, kalau macam ada orang susah pun semua, kita boleh bantu dia kan. Alright. Kalau tak suka boleh tengok live orang lain. Tak apa. Alright. Nak belajar boleh. Tapi saya cas tahun pertama saya cas RM600. RM600 tahun pertama. Alright. Lepas tu kalau you nak continue saya cas RM300. So kalau booking daripada company saya ambil 20%. Kalau booking daripada you, saya ambil 1% je. Kan? Tak adalah banyak mana kan. Tapi okey lah kan. Macam kalau you nak tengok harga sewa kereta, you boleh pergi dekat website company saya, gogreenmetric.com. Ya, saya tengok. Gogreenmetric.com. Go. Ni saya punya website company. Oh, saya flip kamera balik. Ni saya punya website company, gogreenmetric.com. So kita dah ada sistem kan. So customer boleh tempah kereta sewa satu Malaysia. Kalau kita dapat booking, macam you pun you daftar, you ada link you sendiri. Kalau you promote link you tu, and then customer booking masuk dekat email you, and then kalau you ada kereta, you supply lah. Saya ambil 1% je. Kalau you tak ada kereta, you just inform dalam group. Kalau ada orang yang boleh supply, you forward booking tu kat dia, you makan commission 20%. Alright. Kalau you nak tengok harga,